kempen dah sampai ke penghujung mulai jam 12 malam nanti, seperti mana yang dipersetujui dalam mesyuarat antara Pakatan Rakyat dengan SPR yang diketuai oleh Tan Sri Aziz kira-kira 2 minggu yang lepas di Putrajaya. Kita bersetuju untuk mulai jam 12 malam ini semua aktiviti kempen akan ditamatkan dan Parti Keadilan Rakyat akan patuh dengan ketetapan yang telah. Saya melihat beberapa perkara yang dipersetujui antara Pakatan Rakyat dan SPR pada pertemuan tersebut juga yang berhubung dengan peraturan-peraturan pilihan raya yang akan berlangsung besok, nampaknya tak berjalan di pihak SPR. Nampaknya tak berlaku seperti yang dipersetujui di pihak SPR. Ya. Ataupun arahan-arahan itu tidak jelas. Sebagai parti yang mengambil bahagian, kita menunggu arahan-arahan daripada SPR. Yang saya maksudkan ialah 2 perkara. Pertama, mengadakan barung ataupun pondok panas. Barung atau pondok panas. Tujuan barung dan pondok panas ialah untuk menjadi tempat membantu pemilih atau pengundi membuat semakan di saat-saat akhir, sama ada nama mereka ada ataupun tidak, untuk membolehkan mereka mengundi. Itu tujuan barung ataupun pondok panas diadakan. Dan SPR bersetuju untuk membenarkan parti-parti yang bertanding supaya mengadakan tempat untuk semakan itu. Okey, tempat semakan itu yang namanya barung. Oleh itu, sebagai parti yang bertanding, PKR telah membuat persiapan logistik mengenainya. Kita telah membayar sewa kemah untuk tujuan itu di semua pusat mengundi di luar kawasan lingkungan 50 meter yang dibenarkan mengikut akta tersebut. Kita telah pun membayar sewa kemah. Baik. Hanya untuk diberitahu oleh SPR semalam bahawa saiz kemah yang dibenarkan ialah 8 kali 8. Padahal kita telah pun bayar seminggu dah kemah. Kemah ya, 8 kali 8. Kemah yang kita ada ialah 20 kali 20. You see? Kecil, nampak isu ni kecil, tetapi apabila pengurusan di pihak SPR, kita adalah pelanggan SPR dalam proses membantu SPR dalam melicinkan perjalanan pilihan raya. Tetapi SPR pusat lah, saya tak blame returning officer, Tuan DO pegawai daerah ataupun SPR negeri. Sebab keputusan ini adalah keputusan mesyuarat di Putrajaya. Saya fikir tak diperturunkan dengan baik oleh Putrajaya kepada negeri dan kemudian pada returning officer. Kesannya ialah kita hanya diberitahu di saat akhir saiz skema ialah yang dibenarkan 8 kali 8. Jadi sebagai parti yang bertanding, kita dah pun bayar skema 20 kali 20. Jadi what do we do dan keadaan sekarang? Ya, sudah tentulah saya punya arahan kepada petugas saya adalah terus juga pasang, because we already paid for it. Berkenaan dengan keputusan yang juga kita persetujui mengenai kenderaan mengangkut pengundi yang dibenarkan masing-masing parti adakan. Amalan sebelum ini ialah parti-parti politik boleh saja menggunakan kenderaan yang diadakan oleh penyokong-penyokong parti. Kalau parti mampu adakan 50 kenderaan, 50 lah. Kalau parti mampu adakan 100 kenderaan, 100 lah. Kalau parti mampu adakan 200, 200 lah yang dibenarkan. Biasanya, parti yang bertanding akan meletakkan bendera parti pada motorkar untuk membolehkan pengundi menggunakan perkhidmatan. Dalam pertemuan dengan SPR 2 minggu lepas, SPR mengadakan satu lagi peraturan, iaitu hanya kenderaan yang dibekalkan stiker SPR sahaja, stiker SPR sahaja, yang dibenarkan menghantar pengundi sampai ke tempat pengundian. Berapa jumlahnya? 100. Setiap parti dan calon yang bertanding, 100.
Dalam kes penanti, PKR 100, Aminah 100, Ramizu 100, Nai 100. Di mana keputusan dibuat? Di SPR Putrajaya. Apakah pendirian kita? Kita bersetuju sepenuhnya. Baik. Sehingga hari ini, stiker tak sampai. Tidak ada stiker yang dibekalkan oleh SPR kepada kita. Saya menghubungi pegawai SPR sebentar tadi, hanya untuk diberitahu bahawa kemungkinan peraturan itu tak jadi dikuatkuasakan. Okey. Padahal waktu kita bersetuju kemarin, dua minggu lepas, SPR memberi arahan yang sangat jelas dan tegas. Hanya kenderaan yang ada stiker SPR sahaja yang boleh sampai ke depan pintu pagar. Yang lain tak boleh. Kegagalan berbuat demikian, mematuhi peraturan itu, SPR akan meminta kerjasama polis. Okey, kita pun setuju. Tapi sampai hari ini, stiker tak sampai. Bila kita hubungi, diberitahu bahawa kemungkinan SPR tidak akan menguatkuasa peraturan itu. Padahal PKR telah mengarahkan kepada semua jentera kita di 10 JDM di penanti, kenderaan yang dibenarkan hanya kenderaan berbekalkan stiker SPR sahaja. Kita telah pun bagi tahu, penyokong kita semua dah ready untuk dibekalkan. Tak ada lagi kenderaan tambahan untuk logo parti. Tak ada. Sebab itu polis akan bertindak. Bila kita patuh, peraturan itu tak dapat pula. Tak jadi buat. Dah lah tak jadi. Kita pula kena tanya SPR, ada stiker ke tak? Something wrong saya fikir dari segi management atau pentadbiran. Ya. Jadi kita berharap, PKR berharap SPR dapat memastikan peraturan mana yang nak diguna pakai. Nak pakai stiker ke tak nak pakai stiker? Kalau tak pakai stiker, bolehkah kenderaan parti berlogo parti sampai ke pintu masuk? Kalau bendera parti sampai ke pintu masuk, adakah polis akan bertindak? Seperti mana kita dipahamkan pada pertemuan 2 minggu lepas. Ini perkara yang kelihatan kecil, tetapi kalau tak diselesaikan, dia boleh mengundang provokasi dan salah faham, kerana komunikasi yang tidak baik. Ya, jadi saya tidak berhasrat untuk criticize atau blame atau kutuk SPR. Kita dah penat dah, itu bukan kerja kita dah. Kita tak mau. Kita nak move on. Move on itu ialah untuk tujuan besok ini. Saya mohon agar SPR dapatlah segera membantu kita dalam menyelaraskan peraturan ini. Ya. Saya selesai di situ, saya terima panggilan pada SPR, miss call, biar saya respon dulu kalau ada arahan terbaru mengenai peraturan kenderaan menggunakan stiker SPR ditarik balik. Jadi tak jadi guna. Okey, tak jadi guna. Pada masa yang sama, SPR juga mengeluarkan arahan bahawa kenderaan yang mengangkut pengundi tak boleh ada lambang parti. Ini peraturan baru pula. Jadi saudara-saudari rakan-rakan media boleh tengok bagaimana susahnya kita. Perjalanan kempen yang begitu baik yang telah kita lakukan boleh saja menjadi masalah jika pada hari mengundi itu peraturan yang flip-flop. Saya katakan flip-flop sebab waktu perjumpaan hati ke hati Meresati dengan SPR di Putrajaya, melibatkan pengerusi, timbalan, kemudian pengarah operasi, pegawai undang-undang, semua sekali. Dan kita diberikan penegasan-penegasan tersebut. Dan kita juga memberikan komitmen bahawa kita akan patuh semuanya. Dalam keadaan kita memberikan kerjasama, kita boleh tengok keputusan yang kita persetujukan di sana tak diperturunkan secara tertib mengikut kaedah pentadbiran dan pengurusan Jabatan Kerajaan. Dalam kes ini Suruhanjaya Pilihan Raya. Jadi